Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya dan hari ini Biology Go for A+ kita akan diteruskan lagi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel saya dan juga share pada kawan-kawan yang lain. Okey, kelas kita pada kali ini adalah untuk menyambung perbincangan dan juga bagaimana nak menjawab kertas 2 khususnya soalan struktur, iaitu bahagian A. Dan kita akan sambung dengan soalan yang ketiga daripada percubaan MRSM 2019. Untuk sesi kali ini, saya akan membuat satu kelainan di mana sebelum kita menjawab soalan, kita akan sama-sama mengulang kaji terlebih dahulu tajuk yang terlibat di dalam soalan tersebut. Okey, ayuh kita mulakan sesi ulang kaji kita. Sebelum mengulang kaji, kita akan tengok terlebih dahulu soalan yang ketiga daripada percubaan SPM MRSM 2019 untuk mengetahui tajuk yang terlibat. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Stimulus yang diberi adalah berkenaan dengan seorang petani moden yang meninjau kerosakan di sawah padi beliau. Dia mendapati hasil tanaman padi berkurangan disebabkan oleh tikus-tikus di kawasan tersebut. Okey, so di dalam gambar ni ada tikus dan ada pokok padi. Okey, kemudian pecahan soalannya pula adalah soalan yang pertama. Pecahan soalan pertama adalah bahagian A, di mana dia memberikan data tentang jumlah populasi tikus di sawah padi beliau. Di mana dia menggunakan jadual untuk mencatatkan jumlah populasi. Jadi daripada stimulus ini, kita dapat kenal pasti bahawa tajuk yang terlibat adalah tajuk ekologi populasi, iaitu bab 8 tingkatan 4. Okey, di mana soalan yang seterusnya dia meminta kita menamakan teknik yang terlibat, okey, pengiraan dan juga andaian. Okey, kemudian soalan yang keempat pula adalah berkenaan dengan ramalan. Okey, kita teruskan lagi dengan pecahan soalan B. Okey, so pecahan soalan B menunjukkan hierarki in the classification of organism. Satu hierarki dalam pengelasan organisma daripada kingdom sampailah kepada genus, dan juga bahagian paling bawah dilabelkan sebagai satu Roman. Okey, so kat sini ini juga daripada bab 8, iaitu berkenaan dengan binomials, sistem binomial linears. Jadi hari ini kita akan ulang kaji dulu dua bahagian ini sebelum kita menjawab soalan yang ketiga ini. Topik yang terlibat dalam soalan ketiga ini adalah from the chapter 8, which is dynamic ecosystem. Jadi tajuk yang terlibat adalah subtopik 8.3, population ecology. So before we learn about population ecology, there are a few types of sampling techniques that we will learn in this subtopic. But we will only focus on the sampling technique that involved in the question. Kita hanya akan ulang kaji pada bahagian yang terlibat dalam soalan sahaja. So ini adalah pengetahuan umum lah berkenaan dengan population ecology. So the sampling technique in population ecology is used to study the population size of an organism, which is involving collecting, counting and making observation on the organism studied. Okay, di mana dia melibatkan pengumpulan,
pengiraan dan juga membuat pemerhatian tentang organisma yang dikaji. Jadi dalam soalan tadi yang dikaji adalah tikus, populasi tikus. And then the sampling technique is done at random and systematically. Dilakukan secara rawak dan juga bersistematik. Okay, so if we want to estimate the population size of an organism in a habitat, we will use a method of capture, mark, release and recapture. Jadi kalau kita nak anggarkan populasi sesuatu haiwan dekat habitat dia, kita gunakan kaedah tangkap, tanda lepas dan tangkap semula. Dan biasanya kaedah ini melibatkan organisma yang bergerak. Okay, and then if we want to determine the distribution of plant in a habitat, we will use quadrat sampling technique. Untuk tumbuhan pula kita gunakan kaedah persampelan kuadrat, di mana yang berkenaan dengan quadrat sampling technique ni kita akan revise dalam sesi yang lain lah. Okay, seterusnya kita ulang kaji tentang teknik capture, mark, release and recapture ataupun tangkap, tanda lepas dan tangkap semula. Okay, so the objective of this type sampling technique is to estimate the population size of animals in a community. Kita nak anggarkan saiz populasi organisma di dalam satu komuniti ataupun di dalam suatu ekosistem ataupun habitat. Okay, so the first sample, the number of certain animals that is caught will be marked and then released. Okay, so untuk tangkapan sampel yang pertama, kita akan tangkap sejumlah haiwan yang kita nak kaji. Kemudian kita akan tanda haiwan tersebut dan kita lepaskan semula. Okay, and then a few days, the second sample is taken and recorded. Okay, and then the number of individuals marked in the recaptured sample is counted and recorded. Dalam selang beberapa hari, jangka masa tu bergantung kepada jenis organisma. Ya, kalau organisma tu jenis yang bergerak laju, yang aktif, contohnya macam belalang, tikus dan sebagainya, mungkin dalam masa 5 hari hingga 7 hari kita dah boleh dapat tangkapan yang kedua. Tetapi kalau melibatkan organisma yang sangat perlahan gerakan dia, contohnya siput. Okey, siput babi, kita nak kaji populasi siput babi, mungkin mengambil masa yang lama untuk dia bergaul dengan kawan-kawan dia di dalam populasi. Jadi mungkin mengambil masa lebih panjang lah. Okay, so for the second sample, lepas jangka masa tertentu, kita tangkap second sample dalam jumlah tertentu dan kita rekodkan jumlah dia. Okay, and then the number of individual mark in the recaptured sample is counted and recorded. Jadi kita kira pula dalam tangkapan kedua itu berapakah jumlah organisma ataupun haiwan yang bertanda. Jadi selepas kita dapat data tangkapan pertama dan tangkapan yang kedua, so kita akan mengira saiz populasi berdasarkan formula ini. So the population size formula is number of a sample times ataupun multiply with the number of second sample. Okay, and then we divide it with the number of marked sample in the second sample. Okay, sebagai contoh, sampel yang pertama kita tangkap 10 ekor, manakala sampel yang kedua 20 ekor, dan sampel yang bertanda di dalam sampel yang kedua adalah 5 ekor. Jadi berdasarkan kepada data yang kita perolehi tadi, maka pengiraannya adalah 10 darab 20 bahagi dengan 5. Jadi maka kita punya estimation adalah 40 organisma ataupun haiwan tersebut yang berada di habitat itu. Bila kita menggunakan kaedah ini, so we need to consider a few assumptions to be made for this technique. Ada beberapa andaian
yang perlu kita buat bila kita menjalankan teknik tangkap tanda lepas dan tangkap semula ini. Yang pertamanya, the first one is the organism that are marked can freely mix with the unmarked organism. Organisma yang kita dah tanda tadi, dia boleh bergaul, bercampur dengan organisma yang tidak bertanda. Okay. Number 2, the organism are caught randomly. Organisma tersebut ditangkap secara rawa, bukan di satu tempat sahaja. Katakan kita kaji dekat padang, maksudnya bukan kita hanya tangkap haiwan tersebut dekat satu bahagian padang, tapi kita mesti tangkap di sekeliling padang. Okay, number 3, the marker not be poisonous or affect the activity of the animal and not easily removed. Jadi penanda yang kita gunakan tu tak boleh yang beracun, supaya tidak memberikan kesan kepada organisma. Contohnya boleh menyebabkan dia cacat ke, dia mati ke, dan juga not easily removed. Tidak hilang, tidak tertanggal dia punya penandaan. Contohnya kita tanda serangga tersebut dengan whiteboard marker. Jadi bila kena hujan mungkin dia akan tanggal. Jadi kita kena result mungkin akan terganggu. Okay, number 4 is the death rate and birth rate are the same. Kita buat andaian bahawa kadar kematian dan juga kadar kelahiran sama banyak. Okay, and then number 5, the rate of animal migration is equal to the rate of immigration. Jadi kadar perpindahan keluar dan juga perpindahan masuk organisma tersebut daripada habitat lain ke habitat yang kita kaji tersebut adalah sama. Okey, selesai sudah short revision kita. Jadi kita go through kepada menjawab soalan. Okey, so soalan yang ketiga ni, seperti saya dah go through tadi. Seorang petani moden sedang meninjau kerosakan di sawah padi beliau. Dia mendapati hasil tanaman berkurangan disebabkan oleh tikus-tikus di kawasan tersebut. Okay, so question yang pertama dia adalah, petani tersebut telah menjalankan satu aktiviti untuk menentukan kajian populasi tikus di sawah padi beliau. Keputusan kajian yang ditunjukkan dalam jadual 1. Okay, so bilangan tikus pada tangkapan yang pertama adalah 62. Bilangan tikus pada tangkapan kedua adalah 78. Dan bilangan tikus yang bertanda pada tangkapan kedua adalah 37 ekor. Okay. So soalan yang pertama A1 iaitu name the technique used by the farmer. Namakan teknik yang digunakan oleh petani tersebut. Jadi tekniknya adalah teknik tangkap tanda lepas dan tangkap semula. Okey, soalan yang kedua pula A2. Based on table 2, estimate the size of mice population. Jadi berdasarkan jadual, anggarkan saiz populasi tikus tersebut. So formula dia tadi adalah bilangan tangkapan pertama darab dengan bilangan tangkapan kedua dan bahagikan dengan jumlah bertanda di dalam tangkapan kedua. Jadi formulanya adalah yang pertamanya, tangkapan pertama sebanyak 62 ekor didarab dengan bilangan tangkapan kedua iaitu 78 ekor dan dibahagi tekan dengan jumlah yang bertanda di dalam tangkapan yang kedua iaitu 37 ekor. Maka jawapannya adalah 130.7. Jadi kita round off kan sebab haiwan mana ada perpuluhan. Jadi kita ambil jawapannya adalah saiz populasinya adalah 131 ekor. Jadi dua markah kat situ, satu markahnya adalah jalan kira, satu markah lagi adalah jawapan ataupun saiz populasi. Seterusnya adalah soalan A3 iaitu state one assumption. State one assumption made when the farmer uses this technique. Katakan satu andaian dibuat apabila petani menggunakan teknik tersebut. Okey, so kita patah balik kepada revision kita tadi. Apakah assumption yang kita kena buat
bila kita nak jalankan kaedah ini terhadap tikus tu. Okey, so kita tengok balik apakah yang ada dalam slide saya sebelum ini, iaitu ada 5 assumption yang kita kena buat. Jadi inilah jawapan yang dia nak tadi. Yang pertama, can freely mix. Yang kedua, caught randomly. Yang ketiga, marker tu tak boleh poisonous. And then the death rate and birth rate are the same. Dan yang kelimanya adalah the rate of migration equal to the rate of immigration. Okay, jadi jawapannya adalah seperti inilah. Okay, so jawapannya kat sini satu markah, pilih salah satu saja. Okay, the organism that are marked can freely mix with the unmarked organism. The organism are caught randomly. The marker not be poisonous or affect the activity of the animal and not easily removed. The death and the birth rate are the same. Ataupun the rate of animal migration is equal to the rate of immigration. Okay, soalan A4. Selepas sebulan hasil tanaman telah meningkat. Ramalkan apakah yang berlaku kepada saiz populasi tikus tersebut. Terangkan jawapan anda. Okey. So berdasarkan kepada data yang diberi tadi, dia bagi tahu selepas sebulan hasil tanaman dah meningkat. Jadi kita kena ramalkan. Jadi kata kunci, task word dia adalah predict ataupun ramalkan. Dan kemudian dia minta kita terangkan kenapa ramalan kita macam tu. Okey. So kita kena kaitkan hasil tanaman meningkat dengan populasi tikus. Jadi prediction kita adalah mestilah berkadar terus lah. Okay, so jawapannya adalah the population size of mice increases. Okay, populasi tikus akan bertambah. Kenapa bertambah? Kita kena explain. Kaitkan dengan hasil tanaman, iaitu padi. Padi adalah makanan kepada tikus. Maka kita punya explanation adalah berkaitan dengan jumlah makanan dia, iaitu more food. Kenapa dia bertambah? Sebab more food, lebih banyak makanan. So bila lebih banyak makanan, more birth rate. Jadi dia membiak dengan banyak. Ataupun more mice migration. Maksudnya tikus-tikus daripada sawah yang lain, daripada tempat lain, berpindah masuk ke kawasan tersebut, menyebabkan jumlah tikus bertambah. Okey, kita dah selesai soalan nombor 3. Jadi saya harap dengan sesi ulang kaji ringkas menggunakan soalan dan juga topik yang terkandung di dalam soalan itu dapat membantu kamu untuk buat quick revision. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya dan kita berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu untuk soalan yang keempat. Jadi jaga diri masing-masing, pastikan jaga kesihatan sebab kamu kena menghadapi pemeriksaan SPM lama lagi walaupun dilanjutkan seminggu bulan 3. Jadi selamat menjawab. Sebelum berakhir, jangan lupa sekali lagi saya pesan subscribe dan share video ini dan juga video-video yang ada di channel saya. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Bye bye.